Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti di muka surat 86, Jawi 86. Hayah, Allah hidup. Allah hidup. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, sifat maknawi seterusnya hayah. Ini Allah hidup. Jadi kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala juga hidup. Cumanya sama dari segi sebutan, tak sama dari segi hakikat. Sebutan sama. Macam saya sebut kat tuan-tuan, nanti Allah mendengar, tuan-tuan mendengar, Allah melihat, tuan-tuan melihat. Sama dari segi sebutan, tapi tak sama dari segi hakikat. Allah wujud dan kita juga wujud. Sebab apa? Benda ni sifat memang membezakan. Sifat memang membezakan. Macam kita tahu dia kaya, kawan ni pun kaya, tapi kita tahu kaya dia tak sama. Ada orang kaya dia lebih lagi. Ada orang yang apa, contoh yang lain, kita melihat haiwan juga melihat, tapi tak sama melihat kita dengan haiwan lain. Haiwan kemampuan melihat dia lebih tajam, dalam gelap pun dia nampak. Kita boleh berfikir, ada orang bijak, kawan ni pun bijak, dua-dua bijak, tapi kita tahu bijak dia tak sama, ada orang lebih bijak lagi. Sifat tu memang membezakan. Yang ni cantik, yang ni pun cantik, tapi cantik dia sama tak? Yang ni lagi cantik. Sebab tu sifat, memang sifat fungsi dia membezakan. Allah mendengar, tuan-tuan mendengar, kita tak akan sebut kita sama dengan Allah. Sebab sifat memang fungsi dia membezakan. Itu fungsi sifat. Dia membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hidup, kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Adakah sama? Tak sama. Kita pun boleh fikir tuan-tuan, macam mana hidupnya kita Allah yang jadikan. Itu hidup kita tu, kita panggil hidup yang nisbi. Allah yang jadikan kita. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita, kita pun tak hidup tuan-tuan. Baik, kemudian ulama bahagi dia ada beberapa benda yang membezakan. Kemudian hidup kita ni ada permulaan. Hidupnya Allah tidak ada permulaan. Hidup kita ada permulaan. Seterusnya hidup kita ni Allah yang jadikan. Hidupnya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada yang menjadikan. Hidupnya kita ada perakhiran. Hidup Allah tidak ada perakhiran. Beza lah tuan-tuan. Semua sifat Allah dengan kita beza kat situ. Kita ada permulaan, Allah tidak ada permulaan. Kita ada penghabisan, Allah tak ada permulaan. Tak ada penghabisan. Allah Ta'ala sediakala, kita dijadikan. Kita punya terbatas, Allah Ta'ala tidak terbatas. Itu sifat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian hidup Allah adalah hidup yang paling sempurna dan tidak dapat diketahui hakikatnya. Ia hidup tidak seperti hidup makhluk. Ia hidup tidak melalui apa-apa perantaraan. Jadi Allah Ta'ala hidup, dan hidup Allah lah yang paling sempurna sekali. Hidup kita tuan-tuan, hidup kita berhajat pada semua benda. Kena ada oksigen, kena ada makanan, kena ada tempat, banyak benda tuan-tuan kita berhajat. Hidup yang paling sempurna hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita nanti di akhirat, hidup di akhirat tu kehidupan yang Allah jadikan sempurna, berkekalan. Nanti masuk syurga nanti bukan hidup macam sekarang ni. Hidup macam sekarang ni banyak kekurangan tuan-tuan. Kita ni letihnya, kena tidurnya tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupanya tuan-tuan. Macam-macam hidup kita ni. Kadang-kadang kita pergi ke tandasnya. Ahli syurga tak macam tu.
Macam malaikat, dia punya hidup lebih sempurna daripada hidup malaikat. Macam mana hidup malaikat? Malaikat tak tidur, malaikat tak letih, malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak ada apa. Dia macam tu tuan-tuan hidup dia. Sebab tu malaikat boleh rokok berjuta tahun, berbilion tahun, dia tak letih pun. Dia boleh sujud berbilion tahun, tak ada masalah. Itu hidup malaikat. Itu yang Nabi Adam AS, bila Iblis nak perdayakan dia, Iblis kata apa? Pergi, dia kata tahu tak kenapa Allah larang kamu makan buah khuldi kan? Maka dia panggil apa? Syajaratul khuld. Iblis dia nak memperdayakan Nabi Adam dan Hawa. Dia kata pokok tu adalah pokok khuldi. Yang bagi nama tu Iblis. Apa makna pokok khuldi? Pokok berkekalan lama. Mana dia kalau makan buah khuldi, kamu akan berkekalan selama-lamanya, takkan mati, ataupun kamu berdua akan jadi malaikat. Sama malaikat, kejadian dia lain. Baik, jadi tuan-tuan, hidup Allah hidup yang paling sempurna. Nanti di akhirat kita tak ada ludah, tak ada pi ke tandas, tak ada pi ke tandas syurga. Pi ke tandas tak ada, ludah pun tak ada. Seperti daging, darah, udara, bernafas dan lain-lainnya. Hidupnya tidak permulaan dan kesudahan. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Itu beza tuan-tuan. Inilah sifat yang membeza kita dengan Allah. Tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Sifat makhluk semua ada permulaan, semua ada penghabisan, semua ada perantara dan ada batasan. Itu sifat makhluk. Sebab tu tak ada dalam sejarah orang yang mengatakan Allah melihat macam kita melihat. Tak ada tuan-tuan. Sebab kita tahu sifat tu membezakan. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan ada mendengar. Tak ada orang yang pernah kata Allah Ta'ala sama dengan kita, sama-sama mendengar. Tak tuan-tuan. Kita tahu mendengar kita ada batasan, ada permulaan, ada pengakhiran dia. Ada mendengar Allah ni, ada mendengar kita ni Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang berikan pendengaran kepada kita. Baik, adanya segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu memastikan Allah itu bersifat dengan haya. Malah seluruh alam tidak akan lahir melainkan kerana dilahirkan oleh sifat hidupnya. Kerana hidupnya Allah lah, maka adanya alam ni. Allah Ta'ala hidup. Itu yang kita baca Al-Qurannya, Al-Hayyu ya Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Hayyu ya Qayyum tu. Hayyu hidup, Qayyum yang berdiri dengan sendiri. Dan Allah Ta'ala disebut di sini tidak ada daging, darah, bernafas. Allah Ta'ala bukan murakkab, yang ni jisim yang berbentuk, yang bersusun. Bukan. Kita makhluk semua macam tu. Semua makhluk dia ada bentuk, dia bersusun daripada juzuk-juzuk yang kecil menjadi besar. Allah bukan begitu. Jadi macam mana Allah, tuan-tuan tak boleh fikir macam mana. Tak boleh fikir macam mana. Kalau tuan-tuan boleh fikir macam mana, itu bukan Tuhan. Sebab akal kita ni tidak diberi kapasiti untuk memikirkan tentang zat. Akal kita ni, hatta masa pun kita tak boleh fikir macam mana masa ni makhluk, cahaya makhluk, macam mana tempat ni makhluk, tak boleh fikir tuan-tuan. Tapi kita tahu Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat kerana kedua-duanya adalah makhluk. Baik, jadi Allah Ta'ala bukan murakkab. Bukan murakkab, maksudnya tersusun daripada beberapa unit sehingga menjadi besar. Bukan. Jadi Allah Ta'ala bukan bulat, bukan panjang, bukan pendek, bukan kecil, bukan besar tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sampai tak boleh nak fikir tuan-tuan. Ulama sebut tu supaya tuan-tuan tak boleh fikir. Dan jangan fikir, cukup sekadar beriman sahaja, tak boleh digambarkan. Kemudian sifat hayah tidak bertakluk dengan suatu apapun, sama ada yang mawjud ataupun yang makdum. Takluk ni apa? Fungsi sifat itulah. Fungsi. Macam tuan-tuan melihat, apa fungsi melihat ni? Melihat pada benda yang mawjud. Mendengar pada benda yang mawjud. Hidup lah. Hidup ni hidup, tidak ada melibatkan benda yang lain. Kalau melihat, yang ni kita melihat benda lain. Mendengar benda lain. Kalau berkuasa di atas menjadikan benda yang lain. Takluk pada benda yang baharu. Hidup ni sifat zat lah. Zat Allah Ta'ala hidup. Baik, kemudian beberapa dalil daripada ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala ayat 65 surah Al-Mu'min, wal hayyu huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang tetap hidup, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia,
maka pohonlah kamu kepadanya dengan menumpukan ketaatan kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Baik. Jadi dia Tuhan Maha Hidup yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, firman Allah ayat 111 surah Taha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dan semua muka tunduk kepada yang tetap hidup lagi kekal mentadbir makhluk selama-lamanya. Ayat ni kalau ikut sebagian ulama, ayat ni adalah Ismullahil Azam. Banyak ulama sebut Ismullahil Azam ni adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Banyak ulama sebut Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Ingat saya pernah sebut kat tuan-tuan, nama Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling hebat. Yang mana kalau kita berdoa pada Allah dengan menyebut nama ni, diperkenankan doa kita. Jadi banyak pandangan ulama Allah, yang mana tu Ismullah, nama Allah kan 99 tu. Yang mana satu yang Ismullahil Azam, yang paling agung daripada semua-semua nama Allah ni, yang mana yang paling agung sekali, yang paling hebat. Jadi banyaklah pandangan, tapi banyak ulama yang berpandangan jadi banyak. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup dan wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Jadi banyak ulama yang berpandangan Ya Hayyu Ya Qayyum inilah Ismullahil Azam. Yang tuan-tuan tahu kisah Nabi apa? Nabi Sulaiman alaihi salam, waktu disuruh pindahkan singgasana tu kan, Ifrit sebut, Ifrit ni bangsa jin yang paling kuat. Dia boleh angkat sampai singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada kursi dia. Kemudian Asih bin Barkhiyah sebut, menteri pada Nabi Sulaiman, dia sebut dia boleh angkat sebelum berkedip mata Nabi Allah Sulaiman. Jadi ulama tafsir sebut macam mana Asih Barkhiyah ni boleh bawa singgasana yang jarak dia ribuan kilometer, 1000 kilometer daripada Yaman nak bawa ke mana, ke Palestin, 1000 kilometer tuan-tuan, beribu ke 2000 kilometer lebih. Sebab daripada Mekah ke Palestin pun ada 1500, daripada Yaman Sabak mungkin 2000 3000 kilometer, sangat jauh. Macam mana dia boleh buat mai dalam sekelip mata? Katanya Asy bin Barkhiyah ni dia tahu Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Jadi dia berdoa pada Allah dengan Ismullahil Azam, maka yang bawa singgasana tu malaikat bawa. Malaikat bawa lagi cepat, sekelip mata ya tuan-tuan, walaupun ribuan kilometer sampai terus di Palestin daripada Yaman. Jadi ada ulama sebut Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah Ismullahil Azam. Jadi sebenarnya kita tak tahu secara tepat tuan-tuan, hanya Allah yang tahu. Cuma ada ulama sebut mungkin inilah. Ada ulama kata Ya Dzal Jalali wal Ikram, ada juga wahai Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran, ada juga. Ada juga yang berpandangan Ismullahil Azam adalah Allah, ada juga Ya Allah. Itulah Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung dan hebat. Baik. Tapi tuan-tuan, hakikatnya tuan-tuan, hanya Allah yang tahu mana satu Ismullahil Azam dia. Ada yang kata Allah, ada yang kata Ya Hayyu Ya Qayyum, ada yang kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak pandangan tuan-tuan, sebab ini rahsia tuan-tuan. Sebab Nabi pernah dengar orang doa, Nabi kata tu Ismullahil Azam. Nabi pernah dengar orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku bermohon padamu, meminta padamu kerana aku bersaksi engkau adalah Allah. La ilaha antal ahadus samad, tiada Tuhan melainkan engkau yang Maha Esa dan Samad, tempat seluruh makhluk mohon pertolongan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding denganmu. Nabi dengar dia doa, maka Nabi kata laqad da'ahu Allah bismihil azam, kau telah berdoa pada Allah dengan nama dia yang paling agung, yang mana bila kau berdoa Allah Ta'ala perkenankan. Tapi dalam hadisnya lain, doa lain pula, doa lain, tapi Nabi kata Ismullahil Azam juga. Ada orang lelaki yang boleh berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annakal hamd, ya Allah, aku berdoa mohon pada engkau kerana sesungguhnya engkau lah memiliki segala pujian. La ilaha antal mannan, tiada Tuhan melainkan engkau yang maha pemberi nikmat.
La ilaha antal mannan badi'us samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya dzal jalali wal ikram, Tuhan yang memiliki sifat segala kebesaran dan kemuliaan. Ada bila dia doa lagu ni, Nabi kata kau telah berdoa dengan Ismullahil Azam. Jadi mana satu Ismullahil Azam ni yang jadi perbahasan orang bincang, mana satu Ismullahil Azam ni? Sehingga kan cerita Harut dan Marut, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Harut, tuan-tuan ingat cerita Harut dan Marut ni, yang mana zaman dulu manusia ramai buat dosa, berzina, minum arak, bunuh orang, macam-macam dosa buat. Maka para malaikat, cerita ni terkenal di kalangan salaf, tuan-tuan. Tuan boleh tengok cerita Harut, wa ma unzil malakaini bi babil Harut wa Marut. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Tabari, dia banyak riwayat lah. Antara riwayat disebut tu, ketika zaman dulu Harut dengan Marut tu, malaikat duduk di langit, malaikat kata kenapalah manusia yang duduk di bumi ni banyak buat dosa, banyak buat kesalahan. Kita kat langit ni sentiasa bertasbih memuji Allah. Jadi malaikat yang di atas langit tu dia duduk kata kenapa manusia dia buat dosa, kesalahan, banyak melakukan kejahatan. Maka ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat pilih yang terbaik di kalangan mereka. Maka dipilihlah yang terbaik dan paling banyak ibadah di kalangan mereka ni Harut dan Marut. Kemudian Harut dan Marut ni diberi nafsu. Dia tak ada nafsu dulu. Tak ada nafsu ni tuan-tuan, macam tuan-tuan kecil-kecil dulu kecil dulu. Tengok perempuan pun tak ada nafsu, tengok harta pun tak ada nafsu, yang kita tahu mainnya. Macam tu waktu kita kecil dulu. Mana ada nafsu? Kecil-kecil mana ada nafsu sebelum balik, tuan-tuan, sebelum akhir balik. Kita yang kita tahu kita nak main ya, tuan-tuan. Tidur jaga main, tidur jaga main. Tak ada teringin nak kahwin, tak ada teringin nak apa, nafsu tu dia tak ada lagi. Dia nafsu main ni, tuan-tuan. Baik, sama juga dah tua ni. Dah tua nanti dah tak ada keinginan pada orang perempuan. Tak, nanti dah sakit, tak ada keinginan pada harta, tak ada apa dah. Dah tak ada keinginan. Baik, macam masa kita tengah sihat lah, kita lalu makan, cuba sakit, tuan-tuan, semua dah tak lalu, selera dah hilang. Malaikat ni dia tak ada keinginan langsung, tak ada keinginan. Tiba-tiba diberi nafsu. Nafsu ni lah benda yang paling besar sekali dalam dunia ni. Bukan senang nak didik dia, susah. Benda yang paling susah. Nafsu lebih berbahaya daripada syaitan. 70 syaitan dengan nafsu bahaya lagi. Nafsu ni meronta-ronta nak macam-macam, tuan-tuan. Terutama benda-benda yang haram. Jadi tuan-tuan, Harut dengan Marut ni turun ke dunia ada nafsu. Bila turun ke dunia ada nafsu. Dulu tengok orang perempuan tak apa, kali ni turun ke dunia tengok orang perempuan suka, syok. Jam. Maka ketika itu di Iraq ada satu pelacur yang sangat cantik. Bila berturun, mereka pakat berebut nak dengan pelacur tu. Katanya Harut dan Marut ni dia berturun, lepas tu dia akan naik balik ke langit. Cerita lah, tuan-tuan, itu cerita Israeliat, tapi cerita lah, ambil pengajaran, tuan-tuan. Dalam Tabari dia sebut, tafsir Tabari dia sebut. Jadi ceritanya malaikat macam mana dia boleh naik ke langit, sebab malaikat Harut dan Marut tahu Ismullahil Azam. Dia berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Jadi Harut dengan Marut ni dia berdoa naik, bila dia turun pagi, petang dia naik balik langit. Dengan dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Maka pelacur ni bila Harut dengan Marut nak ngorat dia, pelacur ni kata boleh kalau nak berzina dengan aku, tapi kena bagi tahu Ismullahil Azam tu. Bagi tahu aku apa itu Ismullahil Azam. Kalau hangpa bagi tahu, maka aku aku izinkan hangpa berzina dengan aku. Maka dua-dua bagi tahu, maka depa pun berzina lah dengan perempuan ni. Perempuan ni pun sebut Ismullahil Azam, dia naik ke langit sungguh, tapi dia telah ditukar menjadi bintang Suraya. Tahu bintang Suraya? Kita tengok di langit, bintang yang paling besar itulah bintang Suraya nama dia. Kita tengok banyak-banyak bintang. Namanya bintang tu lah yang paling besar berbanding dengan bintang lain. Cerita ni disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cerita lah, sebenarnya semua bukan dia berasal daripada Nabi, semua Israeliat sebenarnya. Mungkin boleh jadi Sayyidina Ali dengar daripada Yahudi yang masuk Islam. Kemudian diceritakan apa yang ada dalam kitab mereka dulu yang tak bercanggah. Ada yang bercanggah tak boleh terima, yang tak bercanggah. Setengah ulama tak mau langsung cerita lagu ni, setengah ulama ambil pengajaran. Jadi ceritanya perempuan itu bila dia baca Ismullahil Azam, dia naik ke langit, tapi dia terus dihukum menjadi bintang Suraya. Arab panggil bintang Suraya, bintang yang paling besar di langit kita nampak itu bintang Suraya.
Lepas tu yang dua malaikat dihukum kaki dia di atas, kepala dia di bawah. Itulah hukuman Harut dan Marut, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah Ta'ala bagi pilih nak hukum dunia ke hukum akhirat. Malaikat tu pilih hukum dunia. Hukum dunia pun gitulah, ditambat sampai hari kiamat. Baik. Jadi tuan-tuan nak cerita itulah Ismullahil Azam. Jadi Ismullahil Azam ni mana satu tuan-tuan? Sepasal doa boleh naik ke langit ni. Kalau tuan-tuan boleh berdoa dengan Ismullahil Azam, naik ke langit. Kalau kita tahu. Saya dalam bab Ismullahil Azam ni bila baca banyak tuan, baca banyak, saya rasa pandangan yang paling kuat lah kot. Yang disebut oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya ambil pandangan itulah. Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Al-Ja'far As-Sadiq. Jadi dia pun dua imam tabi'in ni, dia pun sebut Ismullahil Azam ni sebenarnya bukan melibatkan pada sebutan tu, tapi Ismullahil Azam ni bagaimana perasaan kita ketika mana berdoa. Itulah Ismullahil Azam. Kalau tuan-tuan berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh mengharap pada Allah, tuan-tuan rasa tidak ada tempat yang lain melainkan Allah semata-mata tempat kita berdoa, masa tu tuan-tuan sebut apa pun dia jadi Ismullahil Azam. Maksud dia perasaan tuan-tuan ketika mana berdoa. Bagaimana perasaan tuan-tuan? Itu yang dalam Quran sebut tu, amma yujibul muttarra idza da'ah. Maka siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan terdesak. Jadi Allah Ta'ala yang perkenankan, hatta orang yang bukan Islam sekalipun Allah perkenankan. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala perkenankan doa orang yang dizalimi, orang yang dizalimi sekalipun dia kafir. Sebab Allah lah Tuhan sekalian alam ni tuan-tuan, yang sebenarnya Allah. Walaupun ada orang tak percaya pada Allah, dia percaya pada Tuhan lain, dia percaya pada dewa ni, percaya pada ni, tapi hakikatnya Allah yang jadikan dia. Hakikatnya Allah yang bagi rezeki kat dia. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang bagi anak, pangkat semua Allah Ta'ala bagi. Kalau siapa yang beranggapan Allah Ta'ala bagi rezeki kat orang Islam, orang bukan Islam Tuhan lain bagi, kafir tuan-tuan, fikir lagu tu, batal akidah. Allah Ta'ala yang kontrol semua. Allah Ta'ala yang bagi kekayaan pada semua tuan-tuan, semua. Fir'aun berkuasa, Allah Ta'ala yang bagi, tak ada Tuhan lain, Allah Ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan, walaupun orang tak percaya pada Allah, tapi Allah lah Tuhan ni. Sebab tu Allah Ta'ala terima doa. Kalau orang kafir tu kena zalim, dia kena zalim, dia tak salah, orang tuduh dia, dan dia sebut ya Tuhan, doa tu Allah Ta'ala makbul kerana dia dizalimi. Allah Tuhan sekalian alam, semua tuan-tuan, semua makhluk, termasuk haiwan ke manusia ke, yang beriman tak beriman, Allah lah Tuhan dia. Baik. Jadi tuan-tuan, ada ada dalam Quran disebut cerita bagaimana orang kafir yang duduk di laut. Dalam Quran sebut waktu duduk di laut, kapal dia nak tenggelam, maka dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah ni, kalau Allah Ta'ala selamatkan dia, dia kekal beriman pada Allah, maka dia pun selamatlah daripada badai lautan yang cukup dahsyat. Allah perkenankan doa ni. Tapi bila sampai di daratan, dia kufur balik. Ada dalam Quran sebut Allah perkenankan doa ni. Tuan-tuan tahu boxing boxing heavyweight champion siapa pegang lah ni? Dulu meninggal dah Ali meninggal lama lah. Sekarang tuan. Mat Tyson pun main dah. Dia main bukan ada lawan pun dia kalah Mat Tyson ni tuan-tuan. Siapa lah ni tuan? Bukan middleweight ni, heavyweight. Siapa champion dia? Lama dah ada pegang. Siapa? Tyson Fury. Tyson juga. Tyson Fury. Ayah dia pun nama dia Tyson sebab ayah dia suka Mike Tyson. Mike Tyson hidup kan, Tyson Fury. Lain Tyson Fury berapa kali dia pegang champion heavyweight dunia, dia pegang lama Tyson Fury. Tapi tuan-tuan cuba baca cerita dia macam Tyson Fury ni, dia berubah daripada orang yang nak bunuh diri 2 kali. Cerita jadi berubah tu sebab dia masuk bilik, dia bukan orang Islam, dia Kristian. Tapi masa dia berdoa dia sebut Tuhan lah, Tuhan. Dalam bilik yang gelap menangis, dia berdoa pada Tuhan. Lepas tu dia boleh berubah tuan-tuan, daripada orang yang nak bunuh diri 2 kali, berlatih sampailah jadi champion tuan-tuan.
champion apa boxing. Orang boxing tuan-tuan jangan main-main, dia bagi tuan-tuan shoot sekali memang KO tuan-tuan. Penumbuk dia kuat. Penumbuk orang boxing kuat. Sebab tu MMA masuk boxing kalah, betul tak? Tapi kalau apa, MMA boxing masuk kalah boxing, betul tak kan? Dia bagi jatuh kunci habis baik. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, dia doa tuan-tuan dan dia yakin Tuhan perkenankan. Daripada orang yang biasa dia boleh berubah tuan-tuan. Pasti dia berdoa tu dengan penuh pengharapan. Saya nak cerita bukan apa, orang kafir ni Allah Ta'ala bagi, tapi kat dunia ya tuan-tuan, betul tak? Itu adilnya Allah. Kat akhirat tak adalah. Kita orang Islam jangan harap semua benda baik kita dapat kat dunia, seolah-olah lupa akhirat tuan-tuan. Kita orang Islam ni kita ada akhirat, jangan lupa hak sana tu. Hak sana tu yang lebih. Ni kita nak semua kat dunia, buat baik nak orang puji, buat baik nak dapat pahala kat dunia, lupa ke syurga yang lebih hebat tu, syurga yang tak bertepi tu. Sebab tu kita kena ingat syurga. Sebab hidup ni kalau tengok zahir dia macam tak adil. Orang nampak kan hidup ni tak adil. Pasal apa? Iyalah manusia tu tak adil. Kita hidup kat dunia ni, kita berhadapan dengan manusia yang pembohongnya, betul tak? Dengan sifat zalimnya, seimbangnya tapi tak buat. Manusia. Berapa ramai orang kat dunia ni kena zalim, betul tak? Negara-negara dulu masa perang dulu ramai kena zalim, yang dibunuh secara kejamnya tuan-tuan. Manusia. Sebab tu dunia ni tak adil. Pasal apa? Manusia tu memang sikap dia teruk. Bukanlah semua tuan-tuan, tapi ramai. Jadi dunia orang kata hidup ni tak adil, hidup ni zalim, hidup ni. Kita orang Islam tuan-tuan, kita ingat apa saja benda yang berlaku di dunia tuan-tuan, dia ada balasan di akhirat. Ada balasan. Itu yang ada orang yang mengadu kat Nabi SAW kan, dia mata dia buta, tapi dia nak sembuh pada buta. Nabi kata tak perlulah kau sabar dengan buta ni, aku jamin bagimu syurga. Dia terima. Maksud dia siapa yang diuji oleh Allah dan dia sabar, Allah Ta'ala jamin dia syurga. Bukan saja kita diuji tuan-tuan, ada balasan yang lebih. Kan Nabi pernah sebut pada orang miskin, orang yang tak ada harta, kalaulah kamu tahu apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat kelak, kerana susahnya kamu kena tak ada harta ni, kalau kamu akan minta pada Allah supaya miskin sepanjang masa. Sebab segala susah yang kita dapat, hatta duri yang cicuk tuan-tuan ni, dia akan hilangkan dosa kita, dia akan angkat darjat kita. Duri ya tuan-tuan. Pasal apa? Hidup kita yang sebenar akhirat sana tu, kan dunia tuan-tuan. Bila kita ingat akhirat tuan-tuan, kita tahu apa yang berlaku di dunia ni ada balasan dia di sana tuan-tuan. Jangan harap semua. Harap semua kat dunia tuan-tuan, sekejap je dunia ni, betul tak? Sedekah nak kaya, Allah Ta'ala boleh bagi, boleh jadikan tuan-tuan paling kaya kat dunia. Tapi berapa lama? 1 tahun, 200 tahun, kita pun akan mati. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah Ismullahil A'zam. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, firman Allah ayat 58 surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserahlah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Yang berserah tawakal, serah tentang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala maha hidup dan tidak mati. Doa, usaha dan tawakal, serah pada Allah. Dan saya ingat tuan-tuan, hidup ni ujian. Tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim nak anak lama kan, tapi tak dapat. Sampai umur 100, Sarah umur 90 baru dapat Ishak. Doa. Tapi kita tengok berapa ramai orang yang tak beriman pada Allah, anak ramai, tak payah doa pun. Orang bukan Islam, tak doa pun dapat anak. Nabi Ibrahim doa punya susah, umur 100 baru dapat Ishak. Ismail dapat awal lagi, tapi dengan Hajar. Ini Ishak Nabi Ibrahim dengan Sarah, isteri pertama dia. Nak anak, Sarah umur 90, Nabi Ibrahim umur 100. Bila malaikat kata Sarah akan mengandung, tergelak Sarah, dia dah 90. Tentang kalau umur 90 mengandung macam mana? Pergi hospital taping, tak pening doktor. Macam mana 90 mengandung? Umur 40 pun bising dah, sindrom Down lah, apalah, macam-macam boleh tiang, popek boleh tiang. Tapi betul lah dia sebut tu, kemungkinan tu ada lah. Baik, jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, doa punya susah. Berapa puluh tahun doa baru dapat anak seorang. Orang yang tak beriman pada Allah, anak bercerai. Hidup ni ujian, betul tak? Hidup ni ujian. Ini bukan syurga hidup ni. Balasan kita sebenarnya di akhirat sana tu. Kita tuan-tuan yang berdoa Nabi Zakaria kan, doa tuan-tuan, sampai kedua doa nak anak Nabi Zakaria.
Rabbi inni wahanal adhu minni, wahai Tuhan, tulang aku ni semua dah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ni rambut ni penuh uban, putih habis. Falam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi ya Allah aku tak pernah putus asa berdoa. Daripada muda sampai ke tua dah tak larat doa anak-anak, tak dapat. Barulah dapat. Kemudian Nabi apa? Nabi Yahya minta pada Allah, jadikanlah tanda aku tahu aku nak dapat anak tu. Tanda dia apa? Nabi Zakaria tak boleh bercakap selama 3 hari. Tak boleh cakap. Tiba-tiba tak boleh cakap. Maknanya Nabi Zakaria akan dapat anak. Lepas tu Nabi Zakaria tetap berdakwah, tapi dengan apa? Isyarat ni. Isyarat. Tulis atas apa? Ambil ranting, tulis atas tanah pada kaum dia. Banyak orang bukan Islam nak dapat anak, tak ada aku nak bisu 3 hari, tak ada kan. Nabi, saya kata hidup ni ujian. Dan ujian tu tak sama. Jangan banding-bandingkan orang. Balasan sebenar bagi orang beriman bukan kat dunia ni, kat mana? Syurga sana tu. Dunia ujian, kita diuji dengan berbagai cara tentang ujian Allah pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau dah tuan-tuan bertawakal, tuan-tuan dah berdoa, tuan-tuan dah sebut Ismullahil Azam tak dapat, tuan-tuan tahulah ada benda yang lebih baik yang Allah Ta'ala nak bagi. Ada benda yang lebih baik yang Allah Ta'ala nak bagi. Zaman Nabi ada satu perempuan yang kena rasuk kan. Dia usrak adalah disebut. Syaitan rasuk dia sehingga dia apa? Perempuan kena rasuk kan apa? Dia akan tanggalkan pakaian dia. Dia minta pada jumpa Nabi, minta doa lah supaya hilang gangguan syaitan ni. Syaitan rasuk dia. Nabi kata kat dia, ataupun kau sabar. Kan ada orang perempuan yang kena apa? Rasuk kan. Dia pada kecil sampai ketua duk kena rasuk Syaitan rasuk dia. Allahu'alam macam mana dia boleh rasuk, tuan-tuan. Dia satu penyakit jugalah. Jadi Nabi kata, ataupun kau sabar, aku jamin bagimu syurga. Nabi jamin. Jaminan ni tuan-tuan bukan zaman Nabi sampai sekarang. Siapa saja yang diuji oleh Allah dan dia sabar, dia dapat jaminan syurga. Tu yang dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang diuji buta bihabibatahi, 2 mata ni, dia celik tiba-tiba buta, dan dia sabar, Nabi jamin, Allah jamin di syurga. Apa saja benda susah yang tuan-tuan hadapi, tuan-tuan sabar, jamin syurga. Syurga nikmat dia tuan-tuan tak ada bandingan kat dunia. Dunia ni sekejap ya. Tapi disebabkan hati kita ni suka dunia, betul tak? Dunia semua nak, sampai kita lupa yang balasan sana yang lebih hebat. Dunia bukan apa? Saya beli barang pagi tadi. Beli barang, beli kedai sayur tu, ada orang beritahu kata, jiran dia meninggal. Jiran ni baru post gambar kat Facebook. 1 jam ambil gambar. Semalam dia meninggal semalam. Dia ambil gambar. Dia pergi kebun sawit. Muda pada saya, tuan-tuan. Cikgu, umur 35. Badan tak berisi, badan steady je, tuan-tuan. Badan steady elok tak pernah berisi pun, badan steady je. Saya pun terkejut macam mana boleh meninggal. Cikgu sekolah SK Kuala Kurau. Jadi dia pergi tolong bapak dia kat kebun sawit. Buat ambil gambar kat Facebook. Dia jiran kawan yang jual, jiran kat Prima Peganserai. Jadi duk tolong bapak dia dekat kebun tu, tiba-tiba rebah semalam. Kebumi dah, tuan-tuan. Kebumi di Pai Untak. Masjid dekat masjid kat belakang Baitul Nas tu kan. Tuan-tuan kata situ. Jadi ceritanya dia rebah, rupanya bedah-bedah siasat, jantung bengkak. Tuan-tuan, dunia. Tuan-tuan kadang-kadang tengah berada di kemuncak, tuan-tuan. Betul tak? Tengah kaya, tengah hebat, debung mati habis. Main macam tu, tuan-tuan. Betul tak? Dunia apa yang tuan-tuan nak harap sangat kat dunia? Kadang kita nak kaya. Dah kaya pun mati habis. Kan ada apa, tuan-tuan? Sekejap je. Sekali mati habis semua. Bini pun boleh jadi kahwin lain, harta pun dapat ke orang. Jangan semua fikir dunia. Saya sebut ni pasal tawakal. Allah Ta'ala suruh tawakal. Ni kadang kita bila tawakal dah berdoa, kita nak segala keuntungan dunia kita dapat. Betul tak? Kita lupa balasan di akhirat tu. Itu yang lebih. Sebab tu banyak Nabi bila sahabat minta kan, ada yang buta, Nabi kata kau sabar, itu lebih baik. Pasal nak cerita akhirat tu. Tahu Sa'labah. Bukan apa, sebab kadang-kadang ada orang dia ingat dia dah berdoa tawakal, tapi pasal apa tak dapat keuntungan dunia macam orang bukan Islam kan. Dia fikir lagu tu. Otak dia sempit otak dia. Dia lupa balasan akhirat. Kawan saya anak 6 lah.
Kawan saya mengaji sama di Izzuddin Shah Ipoh. Bila dia dengar saya anak 6, saya kesian tengok dia. Dia tak ada anak lagi. Kita nak sembang buat anak pun dia kata itulah tak ada rezeki. Kita sebuah salah tuan-tuan. Kesian dia tak ada anak. Dia dah buat apa? IVF apa? IV apa? Macam itulah. Mahal tuan-tuan, habis apa? 20,000 lah. Lebih kurang. Lepas tu kalau tak jadi dapat sikit duit. Bukan dapat semua balik tu. Tu buat kat kerajaan. Kita senang dapat anak tuan-tuan, betul tak? Dia punya susah. Saya tak tahulah macam mana. Dia buat bayi tamu uji kan. Kesian tuan-tuan. Saya fikir Allah Akbar. Semua rezeki daripada Allah tuan-tuan. Rezeki daripada Allah. Saya fikir dia habis 20,000 dia buat. Semua tak jadi. Semua yang dia buat tak jadi. Saya kata hidup ni ujian. Hidup bukan syurga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan harap tuan-tuan doa dapat, itu bukan dunia, itu syurga. Tuan-tuan, semua itu syurga. Hidup ni ujian. Dia datang silih berganti tuan-tuan. Kita pun tak tahu bagaimana ujian tu nak main kat kita. Betul tak? Ujian tu nak sambak kat kita. Tapi hidup tu ujian. Ingat tuan-tuan, balasan sebenar adalah di syurga. Tu orang jumpa Nabi, doa Nabi selalu kata, atau kau sabar aku jamin kau syurga. Nabi akan sebut lagu tu, kau sabar aku jamin kau syurga. Ni itu berkenaan dengan tawakal. Tuan-tuan bertawakal, tuan-tuan berusaha dan tuan-tuan berdoa, tapi ingat balasan kita sebenar di mana? Akhirat kelak. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi ayat 2 surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapakah yang baik amalan. Yang jelas tuan-tuan. Ayat ni nak cerita Allah Ta'ala tu hidup. Dengan hidupnya Allah lah Allah menjadikan hidup dan mati. Tapi disebut di situ untuk menguji siapa yang paling baik amalan dia. Allah Ta'ala nak uji siapa yang paling baik amalan dia. Baik. Jadi tuan-tuan habis sifat Allah Ta'ala yang maha hidup. Itulah tuan-tuan, hidup. Kita tengok muka surat seterusnya. Sifat sama' basar. Dia sekali kan tuan-tuan, 5 dengan 6. Sama' mendengar, basar melihat. Ingat, tuan-tuan melihat, tuan-tuan mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Tapi melihatnya kita Allah Ta'ala yang bagi. Boleh ada permulaan, ada perakhiran dan ada batasan. Tak ada tuan-tuan, daripada dulu zaman Nabi SAW sampailah sekarang ni, tak ada orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Tak ada. Yang menjisimkan Allah ada. Nampak kenapa tak ada orang kata Allah melihat macam melihat kita? Tak. Sebab sifat memang membezakan. Kenapa tak ada orang kata kita mendengar macam mendengarnya Allah? Tak. Sebab kita tahu mendengar ni sifat dia memang membezakan antara satu makhluk dengan makhluk yang ni, apatah lagi dengan Tuhan. Tapi dalam sejarah yang ada musyabbihah dengan mujassimah ada. Dia sama tang mana? Sama tang anggota tuan-tuan. Allah Ta'ala ada anggota, ada kaum kharramiyah tu, kharramiyah. Golongan musyabbihah dan mujassimah. Yang ni sesat. Sebab apa? Dia anggap anggota Allah Ta'ala beranggota, cuma tak sama. Malah dia baca hadis tu, ditukar tuan-tuan hadis tu. Itu yang menjadi mujassimah. Mujassimah ni sesat. Saya tak beranilah nak kata kafir, tapi sesat. Ada satu hadis Nabi sebut, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menjadikan Adam di atas rupanya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Orang musyabbihah ni dia baca tak macam ulama baca hadis tu. Dhamir hi tu, kalau ulama yang muktabar sebut, dia kembali kepada apa? Kepada Nabi Adam. Allah menjadikan Adam di atas rupanya. Nya tu kembali pada Nabi Adam. Macam mana rupa Nabi Adam? Macam kita, kepala, 2 tangan, nampak rupa. Mungkin muka tak sama, tapi design tu lagu tu, itulah design Nabi Adam. Ni kepala, 2 tangan, badan, 2 kaki, kita boleh imbang badan. Itulah suratihi tu. Kaum mujassimah, musyabbihah dia berkata apa? Tak, dhamir hi tu kembali pada Allah. Maksud dia Allah jadikan Nabi Adam macam rupa Allah. Tuan-tuan punya rupa ni, kepala, tangan, rupa Allah lagu tu. Ini sesat tuan-tuan. Dia kata rupa sama kita pun dah lain. Betul tak macam tuan-tuan? Ada yang handsome, ada yang kurang handsome sikit. Contohnya lah. Ada yang putih, ada yang kurang putih. Ada janggut yang terang janggut. Macam tu juga kata Allah Ta'ala ni handsome kata. Tapi gitu, pelik tuan-tuan. Habis tu Allah Ta'ala lelaki lah.
Nabi Adam lelaki. Nampak? Ini musyabbihah, baca hadis tapi bukan seperti kefahaman ulama. Bila sebut dalam Quran tangan, yad, qadamah, kaki, dia kata kaki sungguh, tangan sungguh, tangan sungguh, kaki sungguh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah sungguh, muka anggota. Yang ni sesat tuan-tuan. Pasal dia menyamakan Allah ni, dia berbentuk, nampak tak? Macam makhluk. Yang mujassimah pula macam mana? Itu musyabbihah. Mujassimah, dia menjisimkan Allah Ta'ala duduk atas langit. Mujassimah. Macam mana duduk atas langit? Langit tu makhluk. Macam mana Allah duduk dalam langit? Tak atas langit. Atas langit pun makhluk, arash. Tak atas arash. Atas arash benda apa tuan-tuan? Atas arash. Arash tu makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Ini mujassimah. Macam saya sebut kat tuan-tuan, kawan saya mengaji sampai PhD hebat, tapi dia pun saya pening ke pemikiran dia. Dia kata Allah Ta'ala memang duduk atas arash tu. Kawan saya PhD tu, Allah Ta'ala duduk sungguh. Dia kata apa sebab tak boleh pula? Duduk atas kursi boleh, Allah Ta'ala tak boleh duduk atas arash. Baik, ujar dia. Sepertiga malam memang Allah Ta'ala turun pun, dia kata turun sungguh daripada langit, turun ke bawah, turun sungguh. Hang pun boleh turun, takkan Allah Ta'ala tak boleh turun? Dia kira lagu tu kan. Aku boleh lah pasal aku makhluk. Itu jawapan dia. Allah Ta'ala tak berhajat. Pasal saya duduk atas kursi, saya berhajat pada kursi. Kalau tak ada kursi, penatlah nak berdiri. Betul tak tuan-tuan? Pasal tuan-tuan duduk atas lantai, ialah tak ada lantai, tuan-tuan duduk atas bawah. Kita makhluk berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil alamin, maha kaya daripada makhluk. Innallaha ghaniyun hamid, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala maha kaya pada makhluk. Mana dia? Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Bila hang kata Allah Ta'ala duduk atas arash, maksudnya Allah Ta'ala berhajat pada makhluk. Takkan tak boleh ikut dia nak lagu tu. Dia nak lagu tu. Adakah patut iradah Allah bersangkutan dengan kelemahan yang berhajat? Kehendak Allah tak berhajat pada benda makhluk. Allah tak berhajat pada makhluk. Tu saya katakan dia, boleh tak Allah makan Maggi? Saya tanya dia. Aku makan Maggi, Allah makan Maggi, boleh tak? Aku boleh makan? Dia nak jawab pening kawan saya tu, nak jawab. Takkan nak kata boleh makan Maggi pula no. Sifat Tuhan tak berhajat pada benda lain. Tuan-tuan faham tak saya? Boleh tak Allah Ta'ala kahwin? Hang boleh kahwin? La ilaha illallah. Kalau kata Allah Ta'ala boleh kahwin, Masya Allah, itu bukan sifat Tuhan. Betul tak? Boleh kahwin, boleh makan, boleh tidur. Boleh tak Allah Ta'ala tidur? Jawab. Kalau Allah Ta'ala tidur, lemahlah Tuhan. Tu bukan sifat Tuhan. Boleh tak Allah Ta'ala duduk? Hang boleh duduk? Duduk tu sifat makhluk. Ya Allah, berhajat pada sesuatu. Habis itu istawa ala arsy, istawa kama yaluqu bi jalalih. Istawa yang seperti melayakkan kebesaran dan keagungannya, bukan zat di atas zat yang lain. Bukan, hanya Allah yang tahu. Itu yang sebut. Hanya Allah yang tahu. Ada ulama kata istawa tu istaula, ramai juga yang dia menguasai ataupun mentadbir. Jaga tuan-tuan. Tapi tak ada lagi orang kata Allah mendengar macam aku mendengar. Tak ada tuan-tuan. Pasal apa? Mudah akan tahu. Sifat memang membezakan. Allah berkehendak, aku berkehendak, sama? Memang tak sama. Kita punya berkehendak mana? Terbatas. Betul tak? Kehendak Allah tidak ada batasan. Kita pun tahu. Macam tuan-tuan ni, kalau saya tanya, tuan-tuan nak kahwin dua? Sudiah mau? Ada orang kan? Cuba bini tak ada? Nak bini ada senyap. Tuan-tuan pun dia maksud apa? Tahu nak kena baling dengan kasut. Kita ada kehendak tapi terbatas. Kita tahu tak boleh payah. Betul tak kan? Terbatas, kita tahu. Jangan kiaskan. Ada orang dia kias. Ada tangan Allah tak sama dengan kita. Macam mana hang ada kuasa hang tak sama dengan Allah. Allahu Akbar. Kias tak kena. Kuasa tu sifat. Betul tak? Tangan tu anggota. Mana boleh kias? Tak sama. Jadi jangan silap tuan-tuan. Jangan silap. Bahaya golongan saya tengok rajin di Facebook, dia pesakan main. Sebab dia ada dana pada mana tak tahu. Dana duit banyak, dia pun boleh buat pusat ni duk sampaikan cerita Allah Ta'ala ni beranggota. Ada di kalangan mereka kata bukan anggota, dia kata tangan yang layak lah, kami pun tak tahu lagu mana. Yang tu okey lagi tuan, boleh, walaupun problem sikit tuan, tapi okey lagi. Tapi yang ada anggota mana? Anggota fizikal. Memang
anggota fizikal bagi Allah. Subhanallah, ini satu kesesatan tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan pernah jumpa ke tak pernah jumpa? Pernah jumpa golongan ni? Tuan-tuan kalau tengok perbahasan, adalah golongan ni memang ada pembahasan ni, ada beranggapan Allah Ta'ala seperti makhluk. Kalau orang anggap lagu tu, jawapan dia wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah Allah, wajah Allah yang maha mulia dan terpuji. Tuan-tuan buka semua tafsir, ataupun apa, kullu syai'in hali ila wajah, tafsir sebut wajah ni apa, dia itu majaz. Bila sebut wajah Allah merujuk kepada zat Allah, dia panggil juz'iyah. Qarinah dia alaqah juz'iyah, sebut sikit makna dia banyak. Saya nak cerita di sini tuan-tuan, orang tak kata anggota muka, orang tak sebut lagu tu. Bukan anggota muka. Kalau lagu tu tuan-tuan, kekallah wajah muka Allah, itu mana tangan binasa, kaki binasa, bukan. Ayat itu menunjukkan zat Allah dan sifatnya kekal selama-lamanya. Itu makna dia. Baiklah. InsyaAllah tuan-tuan. Kenapa saya sebut lagu ni tuan-tuan? Sebab nanti tuan-tuan akan jumpa orang yang anggap macam tu, Allah Ta'ala macam kita. Ada, dia anggap macam kita. Malah yang pelik lagi disebut apa? Cuma beza dia apa? Allah Ta'ala ada dua tangan, tapi dua tangan Allah dua-dua kanan. Itu pelik tu. Berfikir dua-dua kanan. Teruk tuan-tuan. Saya dengar macam mana? Tuan-tuan cuba letak tangan saya kiri, tak ada dua-dua kanan. Jadi lagu mana rupa ni? Pelik lah tuan-tuan. Hang jangan bayang. Hampir letak sifat tu pun dah bayang, betul tak? Hang dah letak sifat dua tangan tu dah bayang. Dua kaki, yang kaki dia tak sebut pula dua-dua kanan, dia sebut. Dia tak sebut pula kaki, sebut kiri kanan, tapi tangan dua-dua kanan dia sebut. Masya-Allah. Ya Allah. Dia anggap anggota. Bila anggap ya Allah beranggota, dia ada gambaran dalam kepala, betul tak? Cuma rupa tak tahu, tapi gambaran tu ada, kaif tu ada, bentuk tu ada. Tu ulama sebut bila kaif. Allah Ta'ala bila kaif. Tahu bila kaif? Tidak tergambar dalam kepala kita macam mana rupa dia. Itu bila kaif. Bila ulama salah sebut bila kaif, tidak tergambar. Tuan-tuan jangan terpedayalah ke orang kata lagu tu Allah Ta'ala duduk atas aras yang tak sama macam mana kita duduk. Salah tu. Duduk tu sifat makhluk, kerana berhajat. Pasti berduduk kerana berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala bukan sifat seperti makhluk. Baik. Kemudian Allah maha mendengar dan maha melihat, tiada sesuatu yang luput daripada pendengarannya, walau bagaimana perlahan dan halus, dan tiada sesuatu yang terlepas dari penglihatannya, walau bagaimana kecil dan seni sekalipun. Pendengarannya tidak dilindungi pada jarak yang jauh, dan penglihatannya tidak dilindungi oleh tabir yang gelap. Tapi Allah melihat bukan dengan biji dan kelopak mata. Jangan silap. Kita kena ada mata tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan. Sebenarnya yang tengok ni mana tuan? Mata ke? Mata ke tengok? Bukan. Tuan-tuan tidur, tuan-tuan nampak tak sesuatu? Tidur. Nampak? Mimpi. Mimpi kan nampak. Tidur memanglah mata ni tak fungsi, tapi mimpi kan nampak. Sebenarnya nampak memang melalui mata, tapi bukan mata sebenarnya. Mana? Otak belakang ni. Ni otak belakang. Sebab tu kalau ketuk belakang ni boleh buta. Bukan mata tu rosak, mata elok. Tuan-tuan tengok orang mata ada tapi tak nampak. Saraf dia rosak kan? Saraf rosak. Orang kecil mana yang buta tu bukan mata dia rosak, mata bola dia tu elok. Orang kecil mana bola mata tu elok, saraf dia rosak. Saraf yang menghubungkan mata ke otak belakang ni rosak. Memang doktor tak boleh buat apa. Mata dia tu boleh ambil bagi ke orang, boleh pun tak apa. Pasal mata dia tak boleh function, saraf rosak. Jadi dia tak nampak. Tapi yang tengok sebenarnya ni, saya tengok tuan-tuan, sebenarnya otak belakang lah. Dan lagi satu, sebenarnya kita tengok ni terbalik, tahu kan? Kena mengaji kan? Terbalik ni, saya tengok tuan semua terbalik ni ke bawah. Tapi macam mana saya tengok tuan-tuan eloknya ni? Otak belakang adjustment, dia buat adjustment. Sebab dia ada doktor dah tengok, saintis dah tengok mata tuan-tuan ni, bila dibias ke mata kita ni, dia masuk dalam kantor belakang tu, dia terbalik sebenarnya. Balik. Tapi bila pergi ke otak belakang ni, dia adjust. Dia buat adjustment. Otak semua semua kat otak. Tuan-tuan sakit kan? Sakit. Cuba mabuk tak sakit. Otak tuan-tuan dah apa?
Dia tak function lah. Padahal kita rasa sakit kat sini, betul tak? Sakit kat sini, tapi sini sebenarnya, sini yang tafsir sakit di sini. Operate, nak operate kan, tuan-tuan operate ke bawah. Orang perempuan bersalin ke apa kan, hidup-hidup dia operate tu, sedap-sedap dia operate. Buang lutut ke, ganti silikon ke, tapi dia dah abuse kat tulang belakang, betul tak? Sebenarnya sakit tu tuan-tuan, sebenarnya sakit tu tak hilang. Yang doktor operate perut orang perempuan nak berkelak apa, bersalin apa, scissor tu, tak pun lutut ke tuan-tuan, potong lutut, pernah potong lutut, ganti dengan silikon. Dia hidup-hidup tu, dia mesin tu brang mesin. Tuan-tuan sakit sebenarnya, tapi bila dihantar, kita punya reseptor sakit tu dihantar impuls, betul tak kan? Impuls kot tulang belakang, dia guna tulang belakang. Rupanya bila dihantar dah di-skat oleh bius. Jadi impuls tu tak sampai ke otak. Tuan-tuan tak rasa apa, relax je, dah sakit tu. Nak di sini. Mana dia melihat, tak semestinya guna mata. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan punya mata, tuan-tuan bayangkan sesuatu, tuan-tuan nampak lah, betul tak? Bayangkan muka isteri tuan-tuan. Kalau yang tak kahwin tak payah bayang. Tengok ada yang tak kahwin lagi, bayang terbayang di muka kita, isteri kita lagu mana. Bukan pakai di image yang ada di otak ni. Sebab tu orang ingat bila tengok Allah di akhirat mesti ada jarak. Salah tu, salah. Nah, otak ni tuan-tuan yang fungsinya. Itu yang dalam mimpi kita boleh tengok macam-macam, betul tak kan? Macam-macam kita boleh tengok. Baik tuan-tuan, kemudian saya habiskan ni nanti kita ni sekali pendengaran, kelopak mata. Mendengar bukan dengan cuping dan lubang telinga, tak? Sebagaimana juga ia mengetahui bukan dengan perantaraan hati, dan mencipta bukan dengan menggunakan alat, kerana seluruhnya sifat tidak menyerupai sebarang sifat makhluk, dan zatnya tidak sama sekali sebanding dengan apa-apa makhluk. Jangan, sifat Allah tak sama, zat Allah tak sama. Sifat senang, tak ada orang dalam dunia yang kata sifat Allah macam sifat makhluk, tak ada. Zat Allah ada. Itu yang ada musyabbihah dengan mujassimah tu. Sampai ulama bincang, dia ni kafir ke tak kafir, pasal hujuk pokok ni. Ada yang kata kafir, ada yang tak kafir, tapi senang kata sesat, itu je, sesat. Sifat sama dan basar, sifat sama dan basar bertakluk dengan segala perkara yang mewujudat sebagai takluk terbuka dan terdedah, dan suatu pun yang terlindung, tiada suatu pun yang terlindung daripada pendengaran dan penglihatan Allah. Makna dia apa? Mewujudat ni, istilah ni takluk, fungsi dia. Maksud dia macam mata kita lah. Ni nak bagi kita faham. Mata saya ni apa fungsi dia? Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan ni benda yang mewujud, benda yang ada, betul tak? Ni nampak benda yang ada. Pendengaran, apa fungsi dia? Dengar segala benda yang wujud, betul tak? Begitulah tuan-tuan, mendengar dan melihat Allah. Cuma mendengar dan melihat Allah tiada batasan, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Jadi semua yang mewujud Allah Ta'ala nampak. Sekecil-kecil mana pun Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala mendengar, semua Allah Ta'ala dengar. Sekecil-kecil mana pun Allah Ta'ala mendengar. Segala yang mewujud, yang ada, semua Allah Ta'ala mendengar. Itu dipanggil ta'aluk, fungsi dia. Baik, beberapa dalil daripada ayat Al-Quran. Habis kita berhenti di situ. Baik, jadi saya mohon maaf tentang kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la